Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad ibni Abdillah wa imamil muttaqin wa qaidid du'atil mujahidin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Tuan Imam, barisan jawatan kuasa, pimpinan masyarakat, tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, adik kakak, muslimin, muslimat yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah. Pertamanya marilah kita sama-sama panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi diberi kita kesempatan dan peluang ini untuk kita sama-sama hadir menunaikan solat fardu maghrib secara berjemaah. Kemudian kita duduk sat dalam ruang waktu yang ada ini untuk kita isi dengan perkara-perkara yang bermanfaat, insya-Allah. Moga-moga kita berada dalam majlis ilmu, majlis yang menghidupkan hati-hati kita, insya-Allah. Tuan-tuan, malam ni insya-Allah kita sambung pengajian kita dalam kitab 40 hadis yang berkaitan dengan kisah-kisah ghaib dan ajaib. Kisah-kisah ghaib dan ajaib, 40 hadis yang sahih berkaitan dengan kisah-kisah ghaib dan ajaib. Dan insya-Allah malam ni kita tengok satu kisah lagi yang diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Moga-moga tuan-tuan dengan sedikit penceritaan ini memberi ibrah kepada kita ataupun memberi pengajaran kepada kita untuk kita menjalani kehidupan sebagai seorang muslim yang berkualiti di sisi Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Tuan-tuan, daripada dia kata aku mendengar, hadis ini dia memulai aku mendengar Abdullah bin Amr ibn As. Dia kata Nabi SAW telah pun bersabda. Tuan-tuan, dengan sebab masa tak apa nak mengizinkan kita nak cerita berkaitan dengan batang tubuh sahabat ni, dia agak terhad. Dan kalau kelaziman kita duduk cerita siapa dia Abu Hurairah, siapa dia Abdullah bin Amr, siapa dia Abdullah bin Umar, siapa dia Sa'ad bin Abi Waqqas, masa tu dia tak apa nak mengizinkan dalam keadaan law ni. Jadi kita cuba seringkah yang boleh dengan waktu yang ada, dengan tempoh yang ada tu, insya-Allah tuan-tuan. Dia kata Nabi SAW telah pun bersabda, innallaha sayukhallisu rajulan min ummati ala ru'usil khalaiqi yaumal qiyamah. Dia kata sesungguhnya Allah menyelamatkan seorang lelaki daripada umatku di hadapan seluruh makhluknya pada hari kiamat. Ni Nabi nak ceritakan macam mana Allah menyelamatkan seorang lelaki. Allah menyelamatkan seorang lelaki daripada umat Nabi, umatku. Kena ingat ni, bila sebab di mahsyar ni tuan-tuan, semua manusia bangkit. Semua manusia daripada umat Nabi-Nabi terdahulu semua bangkit. Jadi Nabi declare, kata ni lelaki daripada umatku. Ni Nabi declare dalam hadis dia, dalam kalam dia. Nabi sebut ni umat aku. Allah selamatkan umat seorang lelaki daripada umat aku di hadapan seluruh makhluknya pada hari kiamat. Pada hari kiamat ni Allah declare, Nabi declare. Nabi kata ni Allah selamatkan seorang lelaki dalam kalangan umat aku di depan semua orang, semua makhluk Allah Ta'ala. Allah sebut pada hari kiamat nanti, fayanshuru alaihi tis'atan wa tis'ina sijillan.
dibentangkan bagi dia tuan-tuan, dibentangkan bagi dia 99 sijillan. Apa dia? 99 buah buku amalan, catatan amalan dia. Ni Nabi mula nak cerita ni. Laki-laki dalam kalangan umat Nabi Muhammad SAW, seorang laki-laki yang Allah selamatkan dia. Pada hari kiamat tu Allah bentangkan 99 buah kitab catatan amalan kita. Lelaki ni. Tuan-tuan. Kullu sijilin mislu maddil basar. Dan setiap satu kitab tu seumpama sejauh mata memandang. Setiap satu kitab sejauh mata memandang. Maknanya luas, besar kitab tu. Setiap kitab catatan kita 99 buah. Yang laki-laki ni 99 buah. Sejak daripada mula sampai mati, catatan amalan itu dicatat satu persatu tanpa lalai. Tanpa miss. Malaikat yang ada kanan dan kiri, kiraman katibin, duk catat satu demi satu setiap saat, setiap detik, setiap apa yang kita lakukan daripada kita mula dikira sehinggalah kita dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan muslimin yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Dahlah 99 buah. Besar pula. Sejauh mata memandang. Bukan setakat kitab yang si bongkok tengok tu besar juga, tapi besar lagi. Si bongkok yang pi ke apa? Alam bunian ke apa tu pun merapu juga tu. Terjun dalam kolam apa? Ayat kapal Nabi Nuh ke apa tu. Jadi segak betul tu kan. Summa yaqul atunkiru min hadza syai'an. Kemudian Allah tanya ke dia, atunkiru min hadza syai'an, apakah tak ada dah pengingkaran terhadap ni catatan ni semua? Hang setuju ke tak? Allah tanya ni, atunkiru min hadza syai'an, adakah tak ada dah satu pengingkaran, satu apa bahasa kita nak sebut, tak puas hati ke apa dalam catatan ni? Lebih kurang macam tu. Cek, ada tak yang tak puas hati apa-apa catatan yang dibuat? Nak protes apa semua, cepat. Tu tuan-tuan, Allah tanya sampai tahap tu. Ada tak yang tak puas hati apa-apa? Dengan catatan yang ada dalam buku ni, cek. Takut apa? Takut teraniaya. Allah tanya, azalamaka katabatil hafizun. Allah tanya lagi, apakah kamu juga dizalimi oleh orang yang menulis atau oleh penulis kitab ni? Yang hafizun, yang duk kawal hang ni, yang duk kawal ke kanan ni, adakah hang dizalimi? Kod depa tulis silap, hang buat baik depa tulis tak baik. Tuan-tuan, tu Allah tanya, adakah hang dizalimi oleh orang, oleh si penulis ni, kanan dan kiri ni? Kod-kod lah hang cek tengok satu persatu, tiba-tiba ada yang hang buat baik, dicatat tak baik. Macam kita lah, serah kotas jawapan kat budak-budak. Kita write apa semua tuan-tuan, ada hari kita mengantuk. Kadang-kadang hak yang betul kita bangkah. Pasal mengantuk. Tak write pun duk ligan, diudik. Duk ligan ni. Write pangkah, write pangkah. Yang pertama, kotas pertama kita write okey. Mai kotas yang ke-15 kita dah cekap sikit dah.
Dia sekali tengok tak pangkah, tak pangkah. Tu. Hak betul pun kadang-kadang pi pangkah. Bila serah kat budak, cek balik. Cek, nak komen apa komen sebelum saya tulis. Ustaz, ni ada silap macam tu. Mana budak cek. Sama juga dengan ni. Allah setengok. Tak puas hati tak mana, abang. Ada salah tak mana, bagi tahu. Kau silap catat apa, bagi tahu. Adakah hang dizalimi oleh orang yang duk tulis ni, kanan kiri ni, oleh dua malaikat ni? Cek tengok. Nah, tuan-tuan. Dia kata, la ya Rabbi. Tak, wahai Tuhan. Dia cek. Tak. Tak ada apa pun. Yang kata cacat celah, dia kata dizalimi, yang kata tak betul catat, tak ada. Semua okey. Semua okey. Tuan-tuan. Fayaqul, ditanya lagi dia, afalaka uzrun? Adakah hang uzur? Kau hang takut ke apa ke? Ni. Tu tuan-tuan, punya Allah bagi peluang, punya Allah nak tunjuk keadilan dia. Allah nak tunjuk adilnya Allah Ta'ala di akhirat nanti sampai macam tu. Nak tunjuk betapa adilnya Allah, sampaikan kitab yang dicatat, kitab amalan yang dicatat oleh malaikat yang tak mungkin menderhakai Allah Ta'ala. Tu sifat malaikat yang tak mungkin menderhakai Allah Ta'ala. Bila disuruh catat, dia akan catat. Tak mungkin dia derhaka. Sampai macam tu sekali Allah nak tunjuk betapa adilnya Allah. Betapa adilnya Allah sampai dia suruh cek balik. Kok depa tak puas hati kat hang ke apa? Cek balik. Semak satu persatu. Hang setuju ke tak? Adakah hang dizalimi dan sebagainya? Tak, dia kata. Adakah hang uzur? Tak juga, dia kata. La ya Rabbi. Fayaqul, Allah kata, bala innalaka indana hasanatan. Allah kata, bahkan di sisi kami hang ni mempunyai satu kebaikan. Tu. Bahkan Allah kata, hang ni di sisi kami ada satu kebaikan. Tuan-tuan nampak betapa kasihnya Allah Ta'ala sehingga kan Allah nak angkat satu kebaikan yang mungkin pada masa tu kitab amalan kita tu dicatat dengan keburukan. Punya rahmannya Allah Ta'ala sampai macam tu. Nak tunjuk kata Allah tu sangat penyayang, sangat pengasih. Sebab Allah nak habaq kata hang ni walaupun macam ni ada kebaikan yang kami nampak. Tuan-tuan muslimin yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, fa innahu la zulma 'alaikal yaum. Sesungguhnya kamu, Allah kata, la zulma 'alaikal yaum, tak akan dizalimi sikit pun pada hari ini. Allah nak abang. Tuan-tuan nampak? Pada hari ini hang sikit pun kami takkan zalim. Tak buat zalim kat hang. Sebab tu Allah suruh kita cek satu persatu kitab amalan kita tu. Sebanyak 99 buah dicek, disemak, tengok, tak puas hati komen. Tak puas hati bagi tahu. Sampai macam tu. Sehingga kan Allah sebut hang ada satu benda yang kami nampak hang buat baik. Di sisi kami. Allah nak abang di sisi dia ada satu benda yang dipandang baik. Dan Allah habaq hang tak akan dizalimi sikit pun pada kiamat tu. Fa innahu la zulma 'alaikal yaum, tak akan dizalimi. Tuan-tuan, pengasihnya Allah Ta'ala, maha adilnya Allah Ta'ala sampai ke macam tu. Kemudian tuan-tuan, bila Allah sebut dia tak menzalimi apa nama lelaki tadi, fatakhruju bitaqatun fiha ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh.
maka dikeluarkan sekeping kad, satu keping, bitaqatun, satu keping, yang pada dia fiha, pada dia tertulis asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Di kad tu, sekeping yang dikeluarkan tu, ditunjuk kat dia, kad ni ada tulis asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kad tu ialah kad pengiktirafan dia sebagai muslim. Kad tu pengiktirafan dia sebagai muslim. Kita nak pergi Siam, kan? Kena ada border. Masuk macam sajak memang salah. Tak ada border. Ada border tu, kalau ataupun ada pasport, lagi jauh. Ada pasport lagi jauh. Bukan border pass, ada pasport lagi jauh. Bawa keluar duit banyak mana pun, kalau jumpa dengan immigration apa, polis apa, tak ada yang tu, kena tak pasal? Kena. Ha? Oh, siap dah. Tuan-tuan, tak ada yang tu, kena. Sehebat mana pun kita, kalau berdepan lah, maksudnya masuk berdepan duk renyah dekat immigration apa semua tu, memang kena lah. Pasal apa? Tak ada border. Ada kad tu, ada border tu, okey, jalan. Lelaki tadi dikeluarkan satu kad. Kad tu ditulis asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kad tu dia tertulis kalimah syahadah, pengiktirafan dia sebagai muslim. Fayaqul uhdur waznak. Allah kata, bawa mai timbangmu. Allah kata, hadirkan, uhdur, hadirkan waznak. Bawa mai timbang hang. Timbang apa tu? Timbang buku catatan, buku catatan amalan tu. Bawa mai. Fayaqul, dia tengok Allah suruh bawa timbang, nak timbang buku amalan dengan kad tu. Dia kata, ya Rabbi, ma hazihi al-bitaqatu ma'a hazihi sijillat. Dia kata, wahai Tuhan, apa guna kad ni berbanding dengan catatan amalan tu? Pasal kad tu, kad lah dia mudah, sekeping je. Yang ni duduklah 99 buah. Nak boleh buat apa pada dia? Nak boleh buat apa, dia kata, ya Rabbi, nak boleh buat apa dengan satu kad ni, nak bandingkan dengan 99 buah kitab ni? Kalau cara kita, tuan-tuan, ambil 99 buah kitab, pergi letak atas timbang, ambil pula sekeping postcard, pergi letak. Pada pandangan kita, anggapan kita, pengalaman kita. Jadi dia ni pun atas pengalaman lah, pengalaman. Dia duk ingat pengalaman dunia ni. Atas pengalaman. Atas pengalaman, 9 kitab dengan sekeping kad, sudah pasti 9 kitab lebih berat berbanding dengan sekeping kad. Sudah pasti, walaupun ada kad tu, ada kalimah syahadah, pasti kad tu tak akan berjaya menandingi beratnya 99 buah kitab tu pada pandangan lelaki ni. Dia kata kacau. Sebab tu dia kata, apa guna? Dia kata, apa guna kad ni berbanding dengan kitab-kitab amalan ni, sijillat. Innaka la tuzlam. Allah kata, Allah ulang lagi sekali, innaka la tuzlam. Sesungguhnya hang hari ini tak akan dizalimi. Allah sebut lagi sekali, Allah nak abad hang ni tak akan dizalimi. Allah ulang, bila dia pertikai apa guna kad tu dengan 99 buah kitab, Allah ulang lagi sekali, innaka la tuzlam.
hang tak akan dizalimi. Allah kata, hang tak akan dizalimi. Oh, tuan-tuan, Allah nak abang kata adil sungguh Allah pada ketika itu. Adil sungguh Allah pada ketika itu. Nak abang sungguh-sungguh ni. Kita belum tentu tuan-tuan. Kita belum tentu lagi. Kita belum tentu lagi. Dalam duk marah-marah anak minta duit, katalah, mungkin suruh lagi. Tak ada duit naya nak beli. Mungkin suruh lagi. Tak payah nak beli ais. Tambah pula hak ada anak kecil no. Hak ni no. Hak anak bongsu kali. Allah. Ada cucu ke? Tu yang anak-anak duk marah. Pasal sayang cucu lebih. Hak masa dia dulu cengeng. Masa dia dulu cengeng. Meta anak dia, ayah tak cengeng pula. Boleh duk lompat atas belakang ni. Duk tengah lena pun tak apa. Dulu jangan kata lompat atas belakang. Monyet sikit pun kena dah. Tuan-tuan. Allah nak abang macam tu. Kemudian tuan-tuan, hadis ni pendek. Hadis ni pendek. Kemudian tuan-tuan, Nabi bersabda, fatud'u sijillatu fi kiffatin wal bitaqatu fi kiffatin. Kemudian Nabi kata diletakkan sijillat, buku-buku catatan tu di satu bekah, wal bitaqatu fi kiffatin, dan kad tadi yang sekeping tu di satu bekah. Tuan-tuan, semua amalan, maknanya di akhirat, di akhirat untuk timbangan kita ni, dia ada dua bekah. Satu bekah untuk diletak amalan baik, satu bekah untuk diletak amalan buruk. Dia macam dacing tu. Dia letak dia letak mizan, kan kita sebut mizan. Dan sekeping kad tu dia letak satu, buku-buku tadi dia letak satu untuk ditimbang. Rasa-rasa kita lah tuan-tuan, kalau caca tu nak cuak lah kita. Cuak banjir tau. Sebab yang kata cuak pasal benda tu satu. Dengan nak banding dengan 99 buah ni, logik kita out. Logik kita out. Mesti kena punya. Mesti kena. Pasal apa? Tak boleh pergi. Beg yang ada duit 2,000 dengan beg yang ada duit RM2, berat 2,000. Kita tengok pi dah. Yang ada 2,000 tak berkeluar duit belanja pula, dia suruh kita belanja makan. Pi dah, kita kata. Pi dah. Tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, yang tadi akhirat ni tuan-tuan, semua amalan kita itu akan dipertimbangkan. Semua amalan kita tu akan ditimbang, akan dikira, akan dihitung satu persatu. Semua. Faman saqulat mawazinu faulaika humul muflihun. Kemudian waman khaffat mawazinu faulaika allazina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun. Maka siapa yang berat timbangannya, timbang amal baik dia, faulaika humul muflihun, maka dia termasuk dalam orang-orang yang berjaya. Muflihun, orang yang berjaya. Wa man khaffat mawazinu faulaika allazina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun. Dan siapa yang kurang amalan baik dia, kurang timbangan amalan baik dia, mereka itu adalah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri. Allah sebut, dan mereka itu kekal dalam neraka Jahannam. Surah Mukminun. Tuan-tuan, kekal tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan,
di akhirat ni tuan-tuan, pertimbangan ataupun perhitungan yang dilakukan di mahkamah Allah Subhanahu Wa Taala tu sangat teliti. Sangat teliti. Sampaikan daripada yang besar sampai yang sekecil-kecilnya, sangat teliti, satu persatu. Tuan-tuan, yang ni tuan-tuan, kadang-kadang kita fikir, tidak tak lena tuan-tuan. Bila main bab ni lah, kita jadi tidak tak lena duk fikir ni, aku ni banyak benda juga ni. Start pagi tadi bangkit tidur sampai kelar ni, tak tahu hak mana yang dikira baik ni. Pasal Allah pada masa tu sangat teliti perhitungan dia, sama ada banyak amal baik ataupun banyak amal buruk. Sebab tu Buya Hamka tuan-tuan, dia sebut dalam kitab tafsir dia, pada hakikat dia tuan-tuan, manusia ni dia ada satu cita-cita untuk jadi baik pada hakikat dia. Sebab tu tuan-tuan tengok, bila kadang-kadang tengok daripada muda, tengok dia ni, kadang-kadang fikir, tak sangka no. Pernah tak kita dengar orang cerita, orang duk sembang sebut seseorang, tak sangka dulu dia nak jadi macam ni lah ni. Dulu ya Allah, jin pun lari. Dia pun sebut tu, maksudnya bila dia sebut jin pun lari, mak tahu, sakan sungguh ni geng 6 Jahannam ke apa ni. Jin pun lari. Melo bukan setakat dia berubah jadi baik, malah dia boleh jadi imam lagi. Maknanya dia boleh ajak orang lagi. Soleh dia, orang yang terpandang dia dalam masyarakat. Nampak? Tapi hak kita ni jangan duk pergi korek balik. Biar pilah. Hak kita kenal dia tu zaman dia muda tu, biar pilah kat dia. Kita tutup, jangan kita buka. Tu zaman dia, zaman gelap dia, zaman gelap kita, biar pi. Zaman jahiliah orang kata. Ni zaman dia dah bagus, dia kita puji. Oh, dia bagus. Tuan-tuan, sangat teliti. Sebab tu tuan-tuan, Buya Hamka sebut, manusia tu dia ada satu cita-cita nak jadi baik. Cumanya tuan-tuan, kadang-kadang dalam perjalanan untuk dia menuju cita untuk jadi baik tu tuan-tuan, kanan dan kiri itu ada ujian dia. Kanan dan kiri itu ada mihnah dia, ada dugaan dia. Tuan-tuan, orang balik daripada orang tu pusat serenti, masa duduk dalam tu tuan-tuan, kadang-kadang nekat nak berubah. Tapi ada manusia yang bila dia balik mai sini, dia keluar hidup dalam masyarakat, dia berjaya. Tapi ada orang yang dia tak berjaya. Ada orang tak berjaya sebab banyak faktor. Faktor berjaya mungkin diri dia kuat, dalaman dia kuat, dan sokongan masyarakat tu kuat. InsyaAllah dia berjaya. Dalaman dia, dalam itu dia nekat sungguh-sungguh, betul sokongan masyarakat ni, sokongan luaran tu duk bagi sokongan, jadi dia kuat dan dia akan berubah insya-Allah. Sentiasa pergi ziarah dia, bila dia keluar kita sentiasa pergi ziarah, buat program, ajak dia makan sekali sekala. Jangan kita ada syak wasangka, jangan kata ustaz hati-hati tu kalau percaya tu. Pernah tuan-tuan, pernah jumpa saya ustaz, 2 orang tu ustaz hati-hati, mereka ni silap-silap ni barang masjid pun hilang. Kalau kita dah cap macam tu tuan-tuan, bayangkan kalau dia dengar sampai bila aku nak dituduh jahat macam ni, sampai bila aku tak disokong untuk jadi baik macam ni, sampai bila hampa nak khususkan syurga untuk hampa. Akhirnya dia akan kembali balik kepada sikap asal dia. Itu yang tak berjaya tu kadang-kadang tu, yang ubah balik.
Daripada balik main nak jadi baik, akhirnya tak ada sokongan. Betul. Hak yang baik-baik tak pernah pergi ziarah dia. Hak baik-baik tak pernah nak cuba kawan dengan dia. Hak baik-baik tak cuba nak tarik dia mai pada arah yang salah. Yang pi siapa? Kawan-kawan lama dah. Yang pi siapa? Geng-geng yang seangkatan dengan dia, yang sehobi dengan dia dulu. Akhirnya dia jadi balik. Tuan-tuan, depa cerita tuan-tuan, pergi ambil di Kuala Kedah nu. Kita pun tak tahu tang mana. Hala nak balik main tu tuan-tuan, punya ketagih tuan-tuan, berhenti 3-4 kali. Berhenti 3-4 kali duduk sedut. Boleh sehari ni tuan-tuan daripada rumah ke tempat beli tu 3 kali. Tuan-tuan bayangkan, 3 kali pergi. Tu punya, dia kata masa ketagih tu ustaz, Allah. 3 kali pergi beli balik main. Tak dan balik sampai rumah lagi. Tak tahan. Berhenti dulu motor. Syan dulu. Tuan-tuan, tarik steam. Nak cerita tu, kata bila kita tak bagi sokongan, kita tak cuba dekatkan mereka, yang lain akan dekatkan dengan mereka. Akhirnya mereka akan jadi orang macam mana asal mereka tu. Tuan-tuan, penting tuan-tuan kita bagi sokongan. Duduk dalam tu keluar mai, duduk dalam tu keluar mai, bagi sokongan. Sebab manusia tu dia ada cita-cita baik ni. Pada fitrahnya manusia dia nak kembali pada kebaikan. Sebab tu Buya Hamka dia tulis, bila dia menghuraikan ayat ni, ayat surah Al-Mu'minun ayat 102 103 ni, dia sebut benda ni dan kita tafsir dia Al-Azhar. Tuan-tuan tengok jilid 6. Dia sebut benda ni. Manusia pada hakikat dia cita-cita nak jadi baik. Tapi dalam nak jadi baik tu dia ada mihnah dia macam-macam. Dia ada ujian dia ada dugaan dia, tribulasi. Tuan-tuan muslimin yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Jadi tuan-tuan, kita siapa-siapa pun tuan-tuan, bukan kata golongan tu saja. Mana-mana golongan yang kita nampak nak kembali, kita cuba dekati dia. Kita cuba dekati, kita ajak sembang. Mula-mula tu kita tak ajak main masjid, tak apa lagi. Main sepak agar tu. Nanti ajak main sepak agar. Kalau dia ahli sepak agar lah. Kalau dia bukan ahli sepak agar, jangan ajak dia. Tengok apa dia minat, apa yang hobi dia minat. Ataupun kita bawa, jom pergi makan, ajak sembang lu makan. Kadang-kadang mereka ni bila baru keluar tuan-tuan, dia ada satu rasa diri malu, rasa lekeh, rasa nak berdepan masyarakat, tak berani. Kita bawa, jom, tak mahu sini, kita pergi Al-Ustaz, kena mi tarik warisan, kena semangkuk, kita jamu dia, kita belanja dia, kita ra'i dia. Bila dia main tuan-tuan, kita cuba ganjak. Makna kita bagi ruang, makna kita menghormati dia, kita bagi ruang, bagi dia duduk. Yang dia duduk cari tak, kita bagi ruang dia duduk. Bila dia masuk, ramai, kita ganjak sikit, bagi ruang. Kita meraihkan dia, nampak dia dihargai, barulah lama-lama tuan-tuan, insya-Allah tuan-tuan, insya-Allah. Nak jinak hati manusia ni tuan-tuan bukan senang. Nak jinak hati manusia ni bukan senang. Yang penting kita buat aja. Yang nak bagi hidayah, kita serah ke Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ajak. Berapa ramai tuan-tuan di luar sana tu yang berhajat dengan kita, tapi tak berani, malu, segan. Sebab sebahagian dalam kalangan kita bersikap acuh tak acuh dengan mereka ni. Tuan-tuan. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat sekalian, insya-Allah tuan-tuan, fatashatis sijillatu wa saqulatil bitaqatu, maka menjadi ringanlah buku-buku catatan amalan itu dan menjadi beratlah kepingkat itu. Bila timbang-timbang tengok tuan-tuan, yang duk cuak muka kelipok-kelipok ni tuan-tuan, duk risau ni, tiba-tiba
hakikat yang sekeping tadi jadi berat. Yang buku bertimbun-timbun duk ada 99 buah kitab catatan tadi menjadi ringan. Menjadi ringan. Letak-letak, hoi, naik. Hak yang kitab ni, hak sekeping tu turun, berat. Tuan-tuan, fala yasqulu ma'asmillahi syai'un, maka tidak ada yang lebih berat daripada nama Allah Subhanahu wa ta'ala selain apa pun. Tuan-tuan nampak Allah nak bagi satu pengiktirafan, walaupun hakikat dia amalan yang dilakukan itu tidak mencapai, kita kata apa, piawaian, tak mencapai standard yang Allah nak, tapi oleh kerana ada kalimah syahadah tadi, Allah iktiraf dia, Allah ambil dia. Betul. Akidah tadi, walaupun amalan dia tak tahu mana, tapi kebenaran akidah dia tu, akidah dia yang benar itu menyebabkan Allah masukkan dalam syurga. Tuan-tuan, sebab tu dia sebut di sini, tuan-tuan, betapa pentingnya akidah yang benar tanpa ada sikit pun kecacatan pada dia. Syirik, syirik tu kadang-kadang kita tak perasan tu. Tuan-tuan, syirik tu kadang-kadang kita tak perasan tu. Nak suruh baca bismillah apa tu, nak suruh wali jaga kita masa tidur, mana boleh? Allah dah ajak dah, Islam dah ajak dah. Pasal apa nak suruh wali duk jaga kita masa tidur? Dia pun belum tentu lagi siapa jaga. Saya pun kadang-kadang pelik juga, tuan-tuan. Allah ajak kita, sehingga kan tuan-tuan, antara doa para malaikat, tuan-tuan, ialah apa? Ialah apabila orang tu nak tidur, dia berwuduk, malaikat doa ke dia. Tu anjuran yang Islam buat. Nabi anjurkan kita ambil air semayang sebelum tidur, malaikat doakan dia. Baca dua qul. Islam ajak, ada kelebihan dia sebelum tidur. Ayatul kursi, ada kelebihan dia. Tapi suruh wali jaga menatang apa? Bila kita cakap, orang kata apa hang ni, duk kata kat ulama. Ulama apa macam tu? Ulama dia berdiri di atas jalan yang benar. Tu ulama. Ulama mesti berdiri di atas landasan yang benar. Tak seleweng. Sebab tu sorban, jubah bukan satu prasyarat untuk dia tu benar. Tidak. Pegangan dia tu. Cuma kita raikan lah pakaian tu. Cuma kita nak abang, bukan dia tu bukan satu prasyarat kata dia tu benar. Tidak. Melampau juga kadang-kadang. Dah lah buat pameran replika, bawa main sijil palsu. Dah buat report Jabatan Agama tapi tak ada tindakan. Duk menghaiban. Duk kuih menghaiban. Sampaikan gambar ayam orang lain masuk meh. Seorang wali masuk meh. Ayam, jadi ayam. Jadi ayam. Macam mana gambar tu boleh jadi ayam? Gambar ayam jadi ayam. Hebatnya wali tu. Bahaya tuan-tuan. Bahaya. Sebab benda ni melibatkan keyakinan, akidah kita. Tuan-tuan tengok kadang-kadang, sebab tu bahayanya bila kita tidak bersungguh-sungguh dalam pengajian akidah ni, tuan-tuan. Kita rasa tak apa benda tu. Kita lupa benda tu boleh menjejaskan akidah kita. Kita baca minta wali meh jaga kita. Kenapa minta wali meh jaga? Sedangkan kita ada Allah. Hatta semut yang nak masuk dalam lubang hidung kita pun Allah yang jaga. Sebab tu kita tidur, tuan-tuan, ada masuk apa-apa? Jarang kan? Masa kita tidur tu, kita akan sedang apa pun, lalat, lipas, semut, kalau jengking apa, kalau tak kalau, semua ada. Tengah malam.
Tak ada satu pun yang masuk lubang hidung, masuk ke mulut. Allah jaga. Tapi ada adab dia. Sebab tu sangat bahaya tuan-tuan bila kita, saya pun tak tahulah macam mana. Takkan tak boleh panggil tegur sikit. Yang salah tetap salah lah walaupun kawan kita. Yang dia kata betul, tetap betul. Kalau dia kata betul, kita kata betul. Yang kita tegur, hak salah dia. Jadi tuan-tuan muslimin yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, disebabkan akidah itu tuan-tuan, dia boleh menyelamatkan kita daripada apa? Daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana lelaki tadi dalam kalangan umat Muhammad SAW ni, disebabkan akidah dia tu boleh menyelamatkan dia daripada azab neraka Allah Subhanahu wa taala, walaupun hanya sekeping kad itu. Ada catatan tu. Wallahu a'lam bissawab. Insya-Allah tuan-tuan, hadis ini hadis daripada Imam Tirmizi dan Ibnu Majah. Moga-moga tuan-tuan dengan sedikit yang saya sampaikan ini dapat manfaat kita bersama. Saya minta maaf tuan-tuan dan puan-puan kalau tersilap bahasa, terkasak bahasa daripada saya, dan saya mohon ampun dari Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga tuan-tuan Allah ampunkan dosa kita semua insya-Allah. Sekali lagi tuan-tuan, saya minta maaf kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Wallahu a'lam bissawab. Kita tangguhkan tasbih kafarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.